Keikhlasan dipersoalkan. Ahli Parlimen PAS kritik taktik politik kerajaan. Ketegangan politik terus meningkat di Malaysia apabila Nurul Amin Hamid, seorang ahli Parlimen PAS, mempersoalkan keikhlasan kerajaan. Tetapi apakah sebenarnya yang berlaku dan mengapa rakyat Malaysia harus peduli dengan perkembangan terbaru ini? Di tengah-tengah kontroversi politik ini adalah Memorandum Persefahaman atau MOU yang dicadangkan, melibatkan peruntukan dana parlimen untuk ahli parlimen pembangkang. Ia mungkin kedengaran seperti perjanjian biasa, tetapi menurut Nurul Amin ini jauh lebih daripada sekadar pengaturan kewangan. Kerajaan dakwanya telah melampirkan beberapa syarat kepada dana ini. Syarat yang dipercayainya mengancam keadilan dalam pentadbiran. MOU, alat untuk ketelusan atau kawalan politik. Salah satu keperluan utama dalam MOU ini adalah ahli parlimen pembangkang mesti mengisytiharkan aset mereka. Walaupun pengisytiharan aset mungkin kedengaran seperti langkah yang munasabah kerana ketelusan adalah prinsip penting dalam tadbir urus yang baik, tetapi ada helah. Ahli Parlimen Pembangkang juga dikehendaki menyokong kerajaan sehingga tamat penggal untuk mendapat akses kepada dana ini. Ini menimbulkan soalan yang penting. Adakah kerajaan benar-benar berminat dalam mempromosikan ketelusan atau adakah ini percubaan terselubung untuk mengukuhkan kesetiaan politik? Nurul Amin tidak berselindung dalam memberi pandangan beliau. Beliau berhujah bahawa MOU ini bukanlah mengenai tadbir urus yang baik, tetapi lebih kepada taktik politik. MOU ini jelas direka untuk menguntungkan kerajaan, bukan rakyat, katanya. Tetapi sejauh mana kebenaran kenyataan ini? Adakah terdapat merit pada pendekatan kerajaan, atau adakah ia sebenarnya muslihat untuk melemahkan pengaruh pembangkang? Keikhlasan politik yang dipersoalkan isu ini berpunca daripada satu kebimbangan utama, yaitu keikhlasan kerajaan. Bolehkah kerajaan benar-benar bertindak demi kepentingan awam apabila ia mengaitkan sumber kewangan penting dengan sokongan politik? Kritikan Nurul Amin berpunca daripada kepercayaan bahawa kerajaan menggunakan peruntukan kewangan ini sebagai alat tawar-menawar, memaksa ahli parlimen pembangkang untuk bersekutu dengan parti pemerintah jika mereka mahu mendapatkan dana untuk kawasan mereka. Ini bukan kali pertama pemimpin politik dituduh menggunakan kedudukan mereka untuk keuntungan pribadi atau parti. Di banyak negara, terutama di mana institusi demokrasi masih berkembang, amalan seperti ini menjadi kebimbangan. Di Malaysia, kepercayaan rakyat terhadap sistem politik adalah kritikal. Jika kepercayaan itu terhakis oleh tindakan yang kelihatan lebih mementingkan kelangsungan politik daripada kesejahteraan rakyat, kesannya boleh menjadi lebih mendalam. Bagaimana dengan rakyat? Tetapi jangan lupa rakyat. Walaupun ahli politik berdebat mengenai MOU dan strategi politik, rakyat Malaysia yang biasa adalah yang sangat atau yang paling terkesan. Nurul Amin sangat bimbang tentang bagaimana isu ini akan menjejaskan komuniti Melayu Muslim, yang menurutnya merupakan kumpulan yang paling bergantung pada dana parlimen ini. Melayu Islam yang merupakan tunjang negara kita sedang dipinggirkan dakwanya. Ini juga menimbulkan satu persoalan yang penting. Adakah permainan politik mengatasi keperluan rakyat? Masalah ini melangkaui hanya satu komuniti. Jika ahli parlimen pembangkang dinafikan akses kepada dana kecuali mereka tunduk kepada tuntutan kerajaan, seluruh kawasan boleh terjejas. Perkhidmatan penting, projek infrastruktur, dan keperluan komuniti lain boleh terbiar. Adakah ini adil kepada rakyat yang memilih ahli parlimen tersebut? Patutkah rakyat negara ini menanggung beban akibat pergelutan politik? Implikasi yang lebih luas terhadap demokrasi, perdebatan ini juga menimbulkan kebimbangan yang lebih besar mengenai demokrasi di Malaysia.
Kritikan Nurul Amin mencerminkan ketakutan bahwa kerajaan tidak menegakkan prinsip demokrasi yang adil. Jika dana hanya diberikan kepada mereka yang bersetuju dengan parti pemerintah, adakah itu benar-benar atau bermakna suara-suara yang berbeza telah disenyapkan? Dalam sebuah demokrasi, parti pembangkang memainkan peranan penting dalam memantau kerajaan. Jika pembangkang dipaksa memilih antara mewakili kawasan mereka dan kekal stabil dari segi keuangan, apakah maksudnya bagi kesehatan demokrasi negara? Mari kita lihat kesan jangka panjang dasar seperti ini. Dengan mengaitkan kesetiaan politik dengan sumber keuangan, kerajaan mungkin tanpa disedari mewujudkan iklim di mana parti pembangkang terlalu lemah untuk mencabarnya dengan berkesan. Adakah ini jalan menuju otoritarianisme atau sekadar bab lain dalam lanskap politik kompleks Malaysia? Apa langkah seterusnya? Adakah kerajaan akan bertindak balas? Tindakan kerajaan seterusnya akan menjadi kritikal dalam membentuk pendapat umum mengenai isu ini. Adakah mereka akan menjawab tuduhan Nurul Amin dan menjelaskan tujuan MOU ini? Atau adakah mereka akan membiarkan kritikan ini terus berkembang? Jika kerajaan benar-benar bertindak dengan niat baik, penjelasan yang jelas dan telus akan sangat membantu dalam memulihkan keyakinan rakyat. Bagaimanapun, jika kebimbangan yang dibangkitkan oleh Nurul Amin tidak diendahkan, ia boleh memperdalam perpecahan antara parti pemerintah dan pembangkang, seterusnya mengganggu kestabilan politik yang sudah tegang. Ini membawa kita kepada persoalan yang besar. Bagaimana ini akan mempengaruhi pilihan raya yang akan datang? Jika rakyat melihat kerajaan sebagai tidak ikhlas, ia mungkin memberikan kesan buruk dan mengurangkan sokongan. Sebaliknya, jika kerajaan dapat membuktikan bahwa MOU ini benar-benar bertujuan untuk meningkatkan ketelusan dan tadbir urus, kedudukan mereka mungkin diperkuat. Apa pendapat Anda? Sekarang kita beralih kepada Anda, audience, rakyat Malaysia. Apa pendapat Anda tentang situasi ini? Adakah Nurul Amin berhak untuk bimbang atau adakah kritikannya keterlaluan? Adakah Anda percaya dana parlimen patut disertakan dengan syarat atau patutkah ia diagihkan secara adil kepada semua ahli parlimen tanpa mengira afiliasi politik? Dan yang paling penting, bagaimana Anda pikir ini akan mempengaruhi masa depan politik Malaysia? Suara Anda penting dalam perdebatan ini dan kami ingin mendengar pandangan Anda. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen dan beritahu kami di mana Anda berdiri mengenai isu ini. Lanskap politik Malaysia sentiasa berubah. Dan rakyat perlu memegang pemimpin mereka bertanggung jawab. Adakah Anda akan menjadi sebahagian daripada perbincangan ini? Dan kesimpulannya, ketika drama politik ini terus berkembang, satu perkara yang jelas, hubungan antara kerajaan dan pembangkang penuh dengan ketegangan. Sama ada MOU ini akan membawa ketelusan atau memperdalam perpecahan politik masih belum dapat dipastikan. Namun, satu yang pasti adalah rakyat akan terus memerhati dengan teliti. Teruskan bersama kami untuk kemas kini lanjut karena kami akan terus mengikuti perkembangan cerita ini. Jangan lupakan memberi komen Anda, like, dan subscribe pada channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda.